Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan kemahiran asas dinasti, di mana kemahiran tersebut terbagi kepada 5. Yang pertama forward roll, yang kedua back roll, yang ketiga cartwheel, yang keempat headstand dan yang terakhir adalah handstand. 5 kemahiran ini akan diajarkan kepada murid-murid agar mereka dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka, mereka dapat meningkatkan kekuatan fizikal mereka dan kelenturan pada tubuh mereka. Okey, sebelum memulakan kelas pada hari ini, kita akan stretching ataupun warming up terlebih dahulu, di mana semua pelajar akan warming up selama 2 minit. Okey, silakan. Tequila on the rocks, couple shots I couldn't stop it. All I could think about was you. All I think about is you. Stumbling about to drop it. More shots couldn't stop it. All I could think about was you. All I think about is you. Selepas kita siap stretching, kita akan terus mula dengan kemahiran pertama kita, iaitu kemahiran forward roll. Kemahiran forward roll ini memerlukan kekuatan pada tangan dan pada perut kita agar kita dapat memfleksibilitikan badan kita. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan contoh bagaimana forward roll itu dilakukan. Okey, kemahiran ini dimulai dengan satu kedudukan macam ini kerana untuk kita melonjakkan badan kita ke hadapan dan tangan diletakkan ke bawah. Untuk fungsi tangan ini adalah untuk menguatkan tubuh, untuk melonjakkan tubuh ke bahagian atas. Okey, saya akan tunjukkan contoh. Okey, seperti itu adalah contoh bagi forward roll. Okey, seterusnya saya akan meminta seorang pelajar untuk membuat contoh dengan saya guide ni saja. Okey, mula-mula dia kena kedudukan seperti itu dan tangan harus diletakkan ke hadapan sedikit agar tangan ni lebih kuat tekanan dia untuk melonjakkan badan kita, kerana tangan ini akan bertindak sebagai daya manakala badan kita ini adalah beban. Okey, silakan. Okey, ini adalah salah satu kaedah alternatif untuk melatihkan kemahiran ini dengan meningkatkan keceronan pada bahagian permulaan. Untuk kemahiran ini, ia akan memudahkan peserta ataupun murid untuk melakukan kemahiran ini kerana daya yang akan melonjakkan badan akan meningkat. Okey, awak boleh buat. Okey, itu adalah salah satu cara ataupun kaedah untuk melatih kemahiran ini.
Okey, seterusnya latihan ataupun kemahiran kedua yang akan dijalankan adalah kemahiran backward roll, di mana kemahiran ini lebih kurang sahaja seperti forward roll yang memerlukan kekuatan pada tangan untuk melonjakkan badan, tetapi kemahiran ini kita harus berguling daripada belakang, dan ini adalah sedikit sukar daripada kemahiran forward roll sebentar tadi. Untuk kemahiran backward roll ini, starting dia lebih kurang saja macam kemahiran forward roll, tapi cuma daripada belakang, dan ia sedikit sukar kerana ia memerlukan bahagian belakang kita untuk bahagian tangan kita daripada bahagian belakang untuk melonjakkan badan kita. Okey, saya akan tunjukkan contoh bagaimana backward roll ini dilakukan. Okey, seterusnya saya akan meminta seorang murid untuk membuat kemahiran ini, menunjukkan contoh ataupun melatih kemahiran ini. Okey, awak boleh silakan. Kita tengok pada kedudukan dia. Kedudukan dia sudah betul dan dia harus menguatkan bahagian tangan dia untuk menanjakkan badan dia, kerana kemahiran ini lebih sukar daripada kemahiran forward roll. Okey, silakan. Okey, kemahiran ini agak sukar kerana ia memerlukan kekuatan pada bahagian belakang kita, pada bahagian belakang tangan kita. Untuk latihannya, dia sama sahaja macam forward roll, yang di mana meningkatkan kecerunan pada permulaan untuk kemahiran ini, dan reasonnya sama sahaja. Ia akan meningkatkan daya untuk menonjakkan tubuh kita. Okey, awak boleh buat. Okey, ini adalah salah satu contoh ataupun kaedah yang akan melatih kemahiran ini. Okey, selepas siap kemahiran forward roll dan back roll, kita akan upgrade lagi kepada kemahiran yang lebih sukar, iaitu kemahiran putar roda ataupun dikenali sebagai cartwheel, di mana kemahiran ini memerlukan kekuatan pada tangan kita dan flexibility pada tubuh kita, kerana kita akan mengangkat badan kita dan berpusing. Pusing itu untuk cantik kita memerlukan flexibility pada tubuh kita. Okey, seterusnya saya sendiri akan menunjukkan bagaimana contoh untuk membuat kemahiran ini. Adalah contoh bagaimana kemahiran ini dijalankan dan stepnya. Okey, kemudian ini adalah step pertama, di mana tangan berada di atas. Tangan ini digunakan untuk menolak, tangan yang pertama menolak badan ke atas. Okey, 1, 2, 3. Okey, itu adalah contoh bagaimana kemahiran ini dilakukan. Seterusnya, ini adalah contoh untuk pelajar melakukan kemahiran ini. Okey, awak diminta untuk melakukan kemahiran ini dengan apa yang saya buat sebentar tadi. Okey, silakan. Ingat stepnya macam mana? Okey, itu adalah cara, tetapi tidak sempurna lagi kerana ia berpusing tapi ke arah lain, tidak straight. Okey, ini adalah salah satu cara kaedah ataupun latihan untuk membuat kemahiran ini, di mana apabila kita di atas, kaki kita mestilah buka seperti ini, dan dengan ini tangan akan dapat menahan kaki yang terbuka pada bahagian atas. Okey, seterusnya selepas kita membuat kemahiran forward roll, back roll dan cartwheel, kemahiran seterusnya lebih sukar daripada kemahiran yang dijalankan sebentar tadi. Kemahiran ini dinamakan sebagai headstand ataupun dirian kepala. Seperti mana namanya sendiri, ia memerlukan kekuatan pada tangan dan kepala kita untuk mendirikan tubuh kita ataupun menaikkan kaki kita di atas pada bahagian tubuh. Okey, seterusnya untuk gambaran yang lebih jelas, saya akan tunjukkan contoh bagaimana step untuk melakukan kemahiran ini dan bagaimana kemahiran ini dijalankan ataupun dilakukan. Ini adalah stepnya. Yang pertama sekali kita duduk seperti ini untuk bersedia, dan kepala kita haruslah di bawah agar kita dapat berdirikan kepala kita, dan kemudian tangan kaki kita akan berada di atas siku dan akan naik.
tangan ini penting untuk menahan tubuh kita. Kemudian macam ni lah. Kemahiran ini adalah kaki di atas mestilah straight. Okey, ini adalah contoh daripada seorang pelajar untuk melakukan kemahiran ini. Okey, ikutkan step yang saya sudah ajar. Kemudian naikkan kaki dahulu. Naikkan kaki dahulu. Dan naikkan ni. Okey. Boleh? Menyiap kaki ni kenalah straight ke atas. Agar dia akan kelihatan lebih cantik lagi. Kita lepas. Seperti inilah kemahiran ini dilakukan. Ini adalah salah satu kaedah ataupun cara latihan kemahiran ini, di mana dia seperti Kak Uwi juga, dia akan membantu kita untuk menguatkan tangan kita, kerana dengan latihan ini kita dapat berdiri dengan tegak, kerana kaki kita telah bersandar kepada dinding, dan dengan melakukan kaedah ini kita dapat meningkatkan kekuatan pada tangan kita ataupun kepala kita untuk mendirikan badan kita dengan lebih lama. Okey, ini adalah contoh. Lihat ya. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran handstand ataupun dirian tangan. Dan kemahiran ini adalah yang paling mencabar antara lima kemahiran tersebut, di mana kemahiran ini tidak memerlukan kepala untuk mendirikan tubuh kita di atas. Dia seperti handstand, tapi handstand memerlukan kepala, manakala kemahiran ini hanya memerlukan tangan sahaja untuk mendirikan tubuh kita. Okey, seterusnya adalah contoh untuk memberi gambaran bagaimana kemahiran ini dilakukan. Okey, seperti mana yang saya cakap. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana stepnya dilakukan. Okey, ini adalah contoh kemahiran ini dijalankan. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana ya. Mula-mula tangan macam ni, dan kaki ini digunakan untuk melonjakkan. Kaki ini hanya mensupport. Okey, 1, 2, 3. Okey. Itu adalah contoh, ada buat gambaran sedikit. Ini adalah contoh yang saya suruh pelajar akan membuat, di mana masa melakukan contoh ini, saya akan mengajar ni. Okey, saya akan pegang kakinya kerana dia tidak dapat mengimbangi lagi. Okey, ini adalah salah satu kaedah ataupun contoh di mana dia sama saja seperti handstand, tetapi bezanya pada bahagian kepala. Kerana bahagian kepala tidak ikut serta untuk menahan badan kita yang berdiri. Dan ini dapat menguatkan tangan kita untuk mendirikan badan kita ke atas. Okey, selepas semua aktiviti dijalankan, kita akan terus kepada cooling down ataupun menyejuk badan, kerana ini dapat mengurangkan risiko kecederaan. Ia dianalogikan seperti ini. Apabila sebuah mesin itu panas, kita mestilah sejukkannya untuk membiarkan mesin itu bertahan lama. Okey. Selepas selesai semua aktiviti yang dijalankan, terima kasih kepada semua murid kerana memberikan kerjasama untuk melakukan kemahiran ini. Dan kesimpulan yang saya dapat daripada semua kemahiran yang telah anda semua lakukan, anda perlukan lebih banyak lagi latihan untuk mencantikkan ataupun menyempurnakan kemahiran yang akan dijalankan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.